Pulau Sebatik ni terletak di dalam negeri Sabah, dan wilayah yang paling hampir, bandar yang paling hampir dengan Pulau Sebatik ini adalah Tawau, Bandar Tawau. Jadi kalau daripada Bandar Tawau tu, anda memang boleh nampak Pulau Sebatik tu daripada pesisir pantai, memang nampak. Jadi Pulau Sebatik ni dia terletak di bahagian timur Sabah lah, di bawah Tawau tu, dan dia juga berdekatan dengan Kalimantan, Indonesia, sangat hampir. Jadi Pulau Sebatik ni secara amnya tak besar pun, hanya mempunyai keluasan sebanyak 450 km persegi. Uniknya Pulau Sebatik ni, di bahagian utara pulau berkenaan adalah Malaysia, dan di bahagian selatan adalah milik Indonesia. Okey, jadi di bahagian Malaysia mempunyai sebanyak lebih kurang 25,000 orang, dan di bahagian Indonesia ada lebih kurang sebanyak 47,000 rakyat yang menetap sebagai rakyat Indonesia di Pulau Sebatik. Jadi macam mana pulau ini boleh terbagi kepada dua? Sebab jaranglah kita dengar kan tiba-tiba Langkawi ada satu kerajaan lain. Berbalik kepada sejarah pada tahun 1824. Pada masa itu Sabah dijajah oleh British dan juga Indonesia dijajah oleh Belanda, dan kedua-dua negara ini telah pun membuat satu perjanjian yang dinamakan sebagai Anglo-Dutch Treaty 1824, dan di dalam perjanjian inilah yang memecahkan sempadan Pulau Sebatik itu, satu milik British dan satu lagi milik Belanda. Dan kesannya sehingga ke hari ini apabila sempadan yang asal yang digariskan di dalam treaty berkenaan telah pun diiktiraf. Jadi di pulau ini yang menarik, orang daripada Indonesia, bahagian Indonesia nak masuk bahagian Malaysia, masuk je, tak ada masalah. Daripada Malaysia nak masuk Indonesia tak ada masalah. Cuma yang ada di kawasan persempadanan itu hanyalah pegawai-pegawai immigration juga daripada dua negara berkenaan, tapi tak ada semakan lah, dia tak ada check sebab kehidupan masyarakat di Pulau Sebatik itu macam tu. Pulau Sebatik ini menjadi tempat yang paling dahsyat sewaktu konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sewaktu Malaysia nak dilancarkan, Malaysia nak ditubuhkan, Indonesia kita tahu tak bersetuju dengan idea penubuhan Malaysia, kerana bagi Indonesia penubuhan Malaysia ini adalah satu sambungan penjajahan oleh British. Ketika itu di bawah Presiden Soekarno, Indonesia membuat satu gerakan menyerang lah, dan salah satu tempat yang paling dahsyat diserang adalah di Pulau Sebatik. Jadi Pulau Sebatik ini menjadi tempat pertumbuhan darah di antara tentera Indonesia dan juga tentera Malaysia pada ketika itu. Sewaktu konfrontasi itu, konfrontasi yang dinamakan sebagai Ganyang Malaysia, yang maksudnya menghancurkan Malaysia oleh Presiden Soekarno. Bagaimana dengan kesan persempadanan di antara dua-dua tempat dalam pulau ini? Jadi kesan yang pertama adalah daripada segi kekeluargaan. Dia mempunyai ahli keluarga lain yang mempunyai kerakyatan Indonesia dan dia Malaysia. Dan kesan yang kedua daripada segi ekonomi, dia boleh pakai ringgit dan dia juga boleh pakai rupiah. Dan dari segi politik, dari segi perbezaan ideologi pemerintahan, itu kita semua tahulah. Dari segi Indonesia bersifat republik dan dari segi Malaysia bersifat kita monarki berparlimen. Jadi dekat situ ada timbul perbezaan fahaman dan menyebabkan Pulau Sebatik ini agak sedikit ketinggalan infrastruktur, sebabkan latar belakang pulau ni macam kita tahu dia boleh masuk mana-mana negara pun rakyat situ. Jadi menyebabkan kesukaran lah bagi Malaysia dan juga bagi Indonesia untuk membangunkan pulau tersebut sebagai pulau yang maju, dan memang sedikit ke belakang Pulau Sebatik ini, dan kita harap Pulau Sebatik dapat mampu dimajukan oleh kedua-dua pihak berkuasa. Menariknya Pulau Sebatik ni, dia tak cakap memanglah boleh cakap bahasa Indonesia, tapi bahasa orang kata paling common di Pulau Sebatik adalah bahasa Bugis, dan diikuti oleh bahasa etnik-etnik lain lah, bahasa Banjar, Suluk. Tapi memang bahasa Bugis tu biasa sebab kebanyakan orang daripada Pulau Sebatik ni selalu datang ke Bandar Tawau, sebab Bandar Tawau adalah bandar yang paling moden, yang paling berhampiran dengan Pulau Sebatik.